Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 624 75, kunci 75, 36 hingga 39. Sebelum ini kita telah berbicara tentang manusia pada hari akhirat. Lanjutan kepada bicara utamanya hari kiamat, seperti yang menjadi nama kepada surah ini. Kemudian mengapa manusia banyak berdalih tentang iman mereka kepada hari kiamat. Ada orang yang tidak percaya, ada orang yang ragu, ada orang yang tidak meletakkan dalam perkiraannya. Kalaupun ada, dia tak kisahlah ada kiamat, tak ada kiamat pun tak kira. Dan ada orang yang menentukan hidupnya di dunia ini ialah perkiraan tentang hidup selepas mati ataupun hari kiamat, iaitu orang-orang yang beriman kepada adanya hari akhirat. Jadi bagi mereka yang mengabaikan kepercayaan mereka kepada hari kiamat, dinyatakan orang ini tidak bersedia untuk menghadapi hari kiamat itu. Oleh sebab itu dia tidak berbuat apa-apa untuk hari kiamat. Dia tak semayang, dia tidak ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Allah. Semuanya ini dia tidak letakkan dalam perkiraannya. Fala saddaqa wala salla. Dia tidak bersedekah dan dia tidak bersemayang. Ini hanya simbol kepada amalan dunia dan amalan akhirat. Amalan akhirat, amal kebajikan diisyaratkan, disebut dengan satu isyarat. Sembahyang merupakan amalan untuk akhirat, dan yang kedua berderma, bersedekah, tabarruk, ini amalan di dunia, baik ataupun simbol kepada hubungan manusia dengan manusia. Kemudiannya dalam ayat yang kita baca ini, ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat ini, adakah dia fikir, wajarkah dia fikir bahawa manusia kita akan dibiarkan hidup macam tu saja? Ayyutraka sudah. Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan sia-sia? Dibiarkan sia-sia seperti lembu, kerbau, hayawan, ayam, itik. Begitukah kita fikir manusia ini? Itu hayawan tidak ada masalah pada hari akhirat. Dia tidak ada surga, tidak ada neraka. Dia habis, dunia habislah. Kecuali dia ada kes-kes khas untuk menjadi saksi kepada manusia. Misalnya manusia sembelihnya dengan cara tak betul, misalnya, jadi dia akan bangkit untuk mempersaksikan, ya, dia sembelih saya ni, dia belah perut, tak makan, dia tidak makan, dia hanya dia tembak saja. Jadi ini akan dibangkit. Kemudian selepas itu selesailah. Manusia begitu juga ke? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Begitu juga ke manusia ini, bila dia hancur, masuk dalam kubur, hancur tulang, semuanya ini kemudian tidak akan bangkit lagi. Ayahsabu, tak wajar fikir macam tu, salah berfikir begitu. Ayahsabu, adakah, patutkah? Jawabnya tak patut. Tak patut. Manusia diberi kepadanya akal, manusia diberi kepadanya keupayaan untuk memerintah dunia. Segala makhluk yang ada dalam dunia ini, manusia yang menjadi ketuanya. Dia ketua kepada binatang-binatang dalam rimba, dalam laut, dalam hutan, di darat, yang binatang-binatang yang berbisa. Semuanya ini manusia sayyidul kaun, penghulu bagi alam ini. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Adam ini. Dia dimulia, kuasa ada padanya, ilmu ada padanya. Dia mengetahui, dia mempunyai keupayaan. Jadi kalau begitu tak wajar makhluk yang mulia seumpama ini dijadikannya sebagai penghulu, kemudian tidak diberi tempat selepas mati. Tempatnya sama ada di syurga ataupun neraka. Perkataan sudah artinya
artinya kosong, tanpa tujuan. Diungkapkan dalam bahasa Arab ibilun sudah, artinya unta yang dibiar tanpa kawalan. Manusia dikawal, tidak seperti unta. Orang Arab ni unta, sebut binatang ni unta, satu laginya keledai. Dua ni dia selalu sebutnya. Kalau bodoh sangat keledai, kalau cerdik sikit macam, kalau banyak faedahnya macam unta. Unta dia boleh merentas pada pasir. Jadi manusia ni macam unta yang terbiar ke, buat jadi perahu pada pasir pun tidak, daging pun nak tak makan, dibiarkan dengan begitu saja, tak makan. Ayah sabu. Maksud dalam ayat ini ialah manusia ini, manusia yang ingkarkan hari akhirat dan kebangkitan semula itu hendaklah berfikir, adakah manusia yang diciptakan sedemikian indah itu tanpa tujuan di sebaliknya? Adakah begitu? Akal akan menjawab tidak, takkan begitu sama sekali. Kalau tidaknya mahalnya belanja untuk manusia hidup di dunia ini. Dia makan ikan, dia kena goreng dulu, dia kena masak dulu, dia kena gulai dulu, dia kena macam-macam. Susahnya nak makan. Kucing mudah saja, tak rebus kat dia pun dia boleh makan. Hanya ni makan ikan. Demikian juga benda-benda lain pun dia makan mentah. Manusia bukan main. Kena masak dulu. Ini mahal ni. Kalau nak makan nasi, dia kena buat nasi dagang dulu, nasi kabu dulu, nasi. Payahnya hidup manusia ni cerewet. Jadi kalau hidup cerewet macam ni, kemudiannya bila mati buang dengan begitu saja kah? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Akal akan menjawab. Jadi kalau akal menjawab tidak mungkin, ya itu Quran lebih dahulu memberitahu bahawa manusia akan dibangkit. Mengapa anda tidak percaya kepadanya? Itu maksudnya. Ya. Adakah manusia yang diciptakan sedemikian indah itu tanpa tujuan di sebaliknya? Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, jantung boleh memproses darah dan berdenyut oksigen dan menyedut oksigen dan menyalurkan ke seluruh badan hingga ke jari-jari kaki, jari-jari kuku. Itu patutkah dijadikan begitu rupa tanpa ada hikmat di sebaliknya? Jika ada manusia yang membelanjakan wang hingga berjuta-juta ringgit tanpa sebarang faedah itu, kita akan katakan dia itu bodoh. Pasal rupa menatang juga. Menatang dia boleh makan. Ada apa saja, kita manusia ni makan saja apa-apa pun, kita nak hidup sekejap saja. Dia buat apa? Jadi begitu. Kalau semata-mata kita nak tunjuk kita ni mempunyai kuasa, ada harta, maka kita makan barang yang mahal-mahal, kita makan, lepas tu kita mati kita tinggal harta yang banyak, sedangkan kita usaha bukan main, tenaga fikiran untuk mendapatkan harta sebagai seorang jutawan, sebagai seorang yang kaya raya di dunia ini, nombor 1, nombor 10, nombor 11 di dunia. Rugi masa, rugi. Hidup saja sekadar hidup, kena kita matilah selepas tu. Begitu kita akan berfikir. Tetapi kalau kita berfikir Allah miskin, hidupnya senang saja, senang, dia makan, tak ada makan pun tak apa. Orang Hindu lebih senang lagi, lebih senang. Yang beragama Hindu senang lagi dianya. Dia hidup kerana Allah, kerana Tuhannya. Makan adalah satu dosa. Jaga kesenangan dalam hidup. Yang ni, yang nak makan banyak ni, dia lain, agama dia lain. Kita bacanya agama Buddha, agama Hindu lain. Tapi dulu Buddha ni, Buddha dia tidak berpolitik, tak ada politik-politik ni. Sekarang ni dia halau orang yang dirasanya ni bukan warga negara dia halau, tak boleh duduk negeri aku, negeri dia. Wah, ini manusia berfikir sudah salah, atau kumpulan dengan kumpulan pun sudah berfikir dengan cara yang salah, akibat tidak beriman kepada hari akhirat seperti yang dinyatakan. Kita akan katakan itu adalah kerja bodoh. Bolehkah manusia menganggap Tuhan yang menciptakan manusia itu bodoh kerana dia menciptakan manusia tanpa sebarang hikmat di sebaliknya, sedangkan ciptaannya mahal untuk sebagai bayaran untuk hidup. Jika ada orang berpendapat matlamat daripada hidupnya manusia hanya untuk hidup semata-mata, untuk makan dan tidur,
untuk menjalani kehidupan suka dan duka sudah tentu tidak sesuai dengan makhluk manusia, makhluk yang indah dan cantik ini. Pasti ada hikmat yang lebih besar, yaitu untuk hidup di akhirat dan yang abadi di sisi di rahmat Allah yang kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah kita akan berfikir sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikir dunia semata-mata, kita tidak akan hidup begini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala letak pula nafsu ni satu perkara juga, menjadikan kita ingin bersaing dengan ilmu pengetahuan, bersaing dengan harta, bersaing dengan untuk membina tamadun, membina kecantikan, membina kemewahan, mencari kemewahan. Semuanya ini untuk adanya disebabkan adanya hari akhirat dan dijadikan dunia sebagai tempat untuk menguji. Kalau tidak untuk itu, kita jadi macam burung juga, pagi-pagi keluar cari makan, entah di mana pun dia tidak rancang lagi, di mana ada, balik petang kenyang, kalau nak besok pagi pula pergi, gemuk juga dia. Nah teman-teman ni kalau kita pergi pegang burung di hutan, yang burung di hutan yang pagi-pagi dia dia keluar entah ke mana dia pergi, pegang seekor tak ada, yang ni kurus, yang ni gemuk, yang ni makan banyak, tak ada, balik satu peringkat saja, satu peringkat. Maknanya kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita, Tuhan jadikan tidak ada matlamat untuk akhirat, masalah hidup sama saja. Sama, saya ada timbang seekor tu sekilo, sama lah juga dia akan kembung. 3 ekor sekilo, ambillah ekor mana-mana sekalipun, sudah peringkat yang sudah besar, cukup besar, sama saja. Jadi kita berfikir lebih jauh sikit. Sebenarnya kita mempunyai matlamat yang lebih tinggi, tapi kita tak fikir habis. Kita tak fikir hidup selepas mati. Selepas kita mati, jika kita fikir lebih jauh apa yang kita lakukan di dunia dan apa yang akan terjadi di akhirat, sama ada hubungan ataupun tak ada hubungan. Awal-awal kita mengatakan tak ada hubungan, orang kafir berfikir begitu, maka dia bertindak seperti mana yang orang kafir semuanya bertindak. Kemudian seterusnya ayat menyatakan lagi dalam bentuk soalan, manusia perlu cerminkan diri sendiri. Siapakah dia yang perlu mencerminkan diri sendiri? Cerminkan diri sendiri, kita tengok diri kita, jadikannya sebagai cermin untuk kita lihat apa yang ada, bagaimana hidup ini, bagaimana keadaan, bagaimana kesihatan, bagaimana taraf hidup kita. Cerminkan sendiri. Bagaimana untuk mencerminkan? Soalannya begini, alam yakun muqfatam min maniyyin yumna, bukankah dia dahulu hanya setitis mani yang dipancutkan ke dalam rahim? Tak lebih daripada itu. Dia tidak ada kuasa lebih daripada dia dimasukkan, dipancutkan ke dalam rahim ibu. Apa nak jadi pula selepas daripada itu? Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Ibunya tak jaga, bapaknya juga lebih-lebih lagi tak jaga, tapi dia boleh lahir seorang bayi yang cantik rupa parasnya. Ada juga yang tak cantik, tapi tak cantik tu hakikatnya cantik juga. Semua manusia cantik. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Fasawwa, dia menyempurnakan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, lalu Tuhan menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Kemudiannya pulanya jadi laki-laki, jadi perempuan, orang laki-laki nak pada orang perempuan cari orang laki-laki. Wah, indahnya ciptaan Allah. Kalau tak ada lagi, dia cari juga, tak berjumpa. Kalau berjumpa senang, selesai masalah dia. Tapi tidak mudah untuk berjumpa. Wah, betul tu. Kalau ada aku cakap betul tu, ada sambutan. Payah. Kalau mudah. Tetapi kalau hidup ni susah. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ni mempunyai taraf hidupnya begini. Dia mesti cari pasangannya begini orangnya.
dia tak tahu sebenarnya, kita tak tahu perbezaan antara manusia dengan manusia ini menjadi, jika tidak kita kembali kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah juga sebenarnya satu kecelakaan. Kita lihat kecelakaan hari ini di Timur Tengah. Di Timur Tengah semua negara-negara Teluk putus hubungan dengan Qatar. Kita masuk sekejap, kita berhenti lihat bagaimana masyarakat Arab ni. Masyarakat Arab ini satu hakikat yang sukar untuk kita nak faham. Susah nak faham masyarakat Arab. Masyarakat Arab satu masyarakat yang mendewakan kabilah. Dia kabilah mana? Dulu dia kabilah Banu Tamim. Darah itu tetap darah. Dia boleh kenal daripada nama dia ni. Nama dia tu hujung apa? Dia tak ada bin. Tapi dia ada kabilah dia. Kabilah Al-Firdausi, Al-Firdausi itu tak ada Al-Firdausinya. Al-Qurashi, ini biasanya kalau Al-Qurashi, Al-Umari ini orang India. Orang India tu ada Qurash, Umar. Dan dia ada lagi nama-nama di negeri Arab, Mesir lain, Iraq lain, ini lain-lain. Mereka akan memelihara keturunan ini. Satu kebanggaan bagi mereka ialah kahwin keluarga. Kahwin bukannya pasangan, kahwin keluarga yang bertaraf hidupnya tinggi. Dia sama ada daripada luar ataupun daripada dalam. Orang Qatar biasanya dia berpasangan, anak-anak dia dengan sama orang kaya sama-sama. Yang Teluk dia ada orang miskin, negara miskin ada, negara kaya ada, negara kaya. Dan keluarga satu dia bukan sangat kaya, sebab orang Qatar semuanya kaya, semuanya mewah hidup, mewah. Orang kita kalau lah handphone kita hilang di sini, kita tinggal di sini 2 hari, kita datang barang tu ada lagi, maknanya orang kaya. Barang tu ada lagi, handphone ada, orang tak ambil. Di sini sekali mata habis. Barang tak kira lah, barang berharga tak berharga, itu kedudukannya. Bila peperangan ini putus hubungan, apakah jadi? Jadi ada biasanya orang kaya dengan orang kaya, orang Qatar berkahwin dengan orang Saudi sama ada suami ke ataupun isteri begitu. Dia tak mari cari orang Malaysia ni, habis dah, hari barulah mari jumpa pasangan di sini. Ada juga, tapi pasangan di sini pun bukan sembarang dah juga, tak apalah yang tunya. Dan sebutnya di sini bila berlaku putus hubungan begitu, maka apabila Saudi tutup dia punya laluan keluar masuk, maka berlaku pasangan bagaimana? Orang Qatar balik kepada Qatar, orang Saudi tinggal di Saudi. Jadi macam mana sekolah anak-anak? Suaminya orang Qatar balik ke Qatar, entah berapa lama masalah ini akan berlanjutkan, tidak diketahui bila berlaku. Sebabnya Yahudi yang ada di belakang, Yahudi Israel yang ada di belakang, tidak pernah berlaku persetujuan kerjasama di antara Israel dengan Saudi. Tapi sekarang mula apa yang dibuat oleh Saudi dialu-alukan oleh Israel. Selepas daripada Presiden Amerika pergi melawat, maka dalam masa 24 jam hubungan terputus sama sekali. Jadi ini satu perkara yang luar biasa. Kemudian adat budaya dalam negeri masing-masing itu masih mempertahankan budaya lama. Jika tidak ada peraturan itu, tidak diasaskan kepada hari akhirat, adanya hari akhirat, maka apa yang berlaku? Kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan berlaku. Kita boleh pilih pasangan hidup orang kaya, orang kaya, orang ada harta, keturunan baik dan sebagainya. Tetapi jangan lupa dinakum maknanya agama kamu. Agama hendaklah duduk pada tempat yang teratas. Segala sifat-sifat lain boleh dipilih, tapi jangan lupa pemilihan berasaskan agama. Itu secara ringkaslah. Kali tuan-tuan pun dah baca dia. Kalau kita baca awal ni, kita tahu latar belakangnya bagaimana kisah itu, dan bagaimana akan jadi
perkara itu boleh berubah sehari, setiap hari boleh berubah. Tapi kalau kita tak baca berita itu, kita tertinggal, akhirnya kita tak tahu, terpengah-pengah mengapa perang, mengapa putus hubungan. Sedangkan putus hubungan satu perkara yang tidak diduga oleh mana-mana negara pun, seperti yang berlaku di Qatar pada hari ini. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, lalu Tuhan jadikan laki-laki dan perempuan. Ini Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim bercakap sesuatu memangnya boleh menjadi nas, dalil, keterangan. Manusia terbagi dua, sama ada dia laki-laki atau perempuan. Maknya tak ada. Maknya tak ada. Di mana maknya? Kalau ada maknya, dia kan disebut di sini, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa wal khunsa. Khunsa tak disebut. Kita tak pernah dengar pun ada orang khunsa. Ada maknya, tapi maknya tu bukan khunsa. Khunsa ni artinya orang yang ada dua alat kelamin. Yang kita sebut maknya tu boleh jadi dia satu saja alat kelamin. Contohnya dia gerak-gerak tu, dia buat dia buat awal jadi orang perempuan. Hakikatnya begitu. Dalam agama kita adakah menyebut? Quran kata tak ada. Quran kita tidak kata tak ada, mengisyaratkan, cenderung untuk menyatakan tak ada makhluk ini. Kalau ada makhluk ini, dia ada sah semayang dia. Sah yang pertama laki-laki, ahli awal laki-laki, kemudian orang perempuan, kemudian orang khunsa, ataupun budak-budak kanak-kanak, kemudian barulah khunsa di belakang sekali. Tak ada. Jadi kalau ada tu adalah hukumnya. Fiqh ni, dalam fiqh dia kata ada khunsa, kemudian khunsa ni muskil, khunsa wadih. Khunsa muskil ini khunsa yang tidak jelas dia ni. Hak mana hak sebenarnya dia ni, warga lelaki ke perempuan, tak jelas. Jadi tak jelas itu dia panggilnya muskil, khunsa muskil. Dan satu lagi khunsa wadih. Oh jelas sungguh hak salah gitu, tipu-tipu je. Jadi dia masuk dalam lelaki ataupun perempuan. Yang ada dalam masalahnya, dalam kitab-kitab ada. Dalam kitab ada ni, kitab ini satu keanehan. Bukan satu keanehan, satu kekuatan ulama-ulama kita dahulu. Dia membuat kebarangkalian iftiradi ni kebarangkalian. Kalau ada orang macam ni, macam mana hukumnya? 1, 2, 3 hukumnya, diberi hukum. Jadi hukuman itu kepada benda yang adakah? Benda yang tak ada, benda yang belum ada pada ketika itu pun tak ada. Yang tu ditulis ada tu, dia kalau ada, ni dia, kalau ada, batal ke tak batal wudu, sentuhan antara orang lelaki dengan orang khunsa dengan maknya, batal ke tak batal wudu. Hukuman itu tidak menjadi satu alasan untuk kita mengadakan ada dari segi biologinya manusia yang seumpama ini. Yang ada pada hari ini kemungkinan lain. Ini barangkali doktor-doktor, pakar-pakar dalam bidang ini boleh tunjuklah kalau ada bukti. Kalau ada bukti pernah melahir di negeri ini, ataupun dalam rekodnya berapa juta rakyat Malaysia, 27 juta hari ini, berapa bilangan orang yang maknya ni, berapa orang yang ada padanya alat kelamin dua-dua. Mana? Saya rasa tak pernah dengar, tak ada. Kalau ada, mesti ada peruntukan khas, tempat-tempat khas. Orang OKU ada bilik khas dia, tandas khas. Kalau pernah ada orang yang seumpama itu, tentulah ada tandas khunsa. Tak ada tandas khunsa. Tandas OKU ada, tapi ini salah guna tandas OKU. OKU pun tak masuk dalam tu, tapi VIP masuk bilik tu. VIP untuk mereka masuk di situ lebih senang lagi, dia katanya. Hak digunakan untuk orang tua, warga emas, bukan OKU. Warga emas tak masuk, tak berani masuk pun berkunci, dia keluar VIP. Sebab tu kita pun pernah guna juga, tidak VIP pun masuk situ lah, lebih senang sekali. Maknanya saya nak sebut di sini, saya rasa tak ada khulsa, tak ada. Jadi bila tak ada, kita menunggu-nunggu berita yang menunjukkan kebenaran adanya orang seumpama ini, orang yang ada dua alat kelamin. Yang adanya waktu kecil dulu, waktu lahir dulu,
bidan lah waktu dulunya, tak boleh nak teka budak ni, dia sama-sama tak nampak. Hak depan pun ada, hak di belakang pun ada, sama besar aja. Dia kata budak ni sudah ada. Dia kata ni budak ni. Dan ada juga anak-anak yang diberi pakaian perempuan. Kalau anak dia laki-laki, anak dia 10 orang laki-laki semua, yang ke sebelah barulah ada yang perempuan. Jadi macam mana adiknya ini dia akan tu abangnya pakaian laki-laki, maka dia pun pakaian laki-laki juga. Ataupun sebaliknya, yang ini ada sini dari sudut psikologinya begitu. Jadi kalau ada mesti dibuktikan. Dunia hari ini dalam bidang perubatan, dia bertukar salah, dia bertukar maklumat yang berlaku di sana, di sini boleh buat kajian kes-kes yang tertentu yang tak ada dalam negeri ini. Kes yang ada orang perempuan, ada ibu yang melahirkan anak sampai 5 orang dalam jalan. Kita boleh tahu hari ini, besok apa tunjukkan berita itu. Jadi perkara yang seumpama ini kita perlu buat satu kajian yang sebenarnya bagaimana Al-Quranul Karim seolah mengisyaratkan kepada tiadanya makhluk itu. Tak ada. Bukankah manusia ini dahulunya merupakan setitis air mani yang dipancutkan dalam rahim? Bukankah satu sel mani itu berubah menjadi segumpal darah yang mempunyai bentuk dan kedudukannya yang istimewa di dalam rahim? Siapakah yang memberi kepadanya keupayaan melekat pada dinding rahim? Siapakah yang memberi kepadanya ilham, kepada setitis mani itu ilham untuk aktif dan mendapatkan makanan? Siapakah yang menentukan jentinanya? Siapakah yang menentukan bayi dari sel ini lelaki atau perempuan? Siapakah yang berani mengaku bahawa dia yang mencipta, menghidup dan matikan? Tak ada siapa pun yang boleh mengaku dia yang buat tu, dia yang menciptakannya, dia yang menciptakan. Tak ada. Ayat 40 yang terakhir sekali setelah menjawab soalan-soalan ini dengan fikiran yang sedar dan insaf, akan terdoronglah pula kepada soalan yang lain, putus dan tepat dengan sasarannya, iaitu alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta? Tidakkah Tuhan yang demikian sifatnya berkuasa menghidupkan orang yang mati? Keraguan terhadap hari akhirat dan kebangkitan semula adalah berpunca daripada kejahilan manusia terhadap dirinya sendiri, lalu jahil terhadap kekuasaan Allah. Masalahnya manusia jahil. Keterangan ini cukup meyakinkan kekuasaan Allah yang menjadikan hidup semula selepas mati. Jika manusia ini meragui terhadapnya itu, dia berfikir kepada asal ciptaannya dan meneliti peringkat perkembangan manusia semasa jani. Jadi kalau bersedia berfikir kepada asal manusia ini datangnya daripada mana, kemudian apa yang terjadi selepasnya, hinggalah sampai kita boleh hidup dengan baik, sihat walafiat, rezekinya mencurah-curah, maka kita akan percaya bahawa ada tangan yang tersembunyi mengatur sejarah kita di belakang, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyusun semuanya itu. Jadi itulah dia surah Al-Qiyamah yang memperkatakan tentang manusia. Dan ayat yang akhir ini mempunyai kaitan yang cukup erat dengan awal surah. Awal surah dulu menyebutkan ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamahu bala qadirina. Kemudian ayat akhir sekali alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Kalaulah manusia itu dulunya dia ragukan hidup semula disebabkan tulang-tulangnya dah hancur, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta, bukankah itu Tuhan yang berkuasa menghidupkan semula orang yang sudah mati? Semua orang, tidak kecuali siapa pun. Begitulah dia. Itulah dia satu surah yang sangat baik jika kita ulang-ulang baca, iaitu suratul Qiyamah. Kita baca, kita hafal,
dan banyak surah-surah yang kita utamakan untuk dihafal. Salah satu daripadanya namanya suratul Qiyamah yang kita baca ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.